Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pembelajaran kita subjek pendidikan Islam tingkatan 4 KSSM dalam bahagian tilawah, pelajaran yang keenam yang bertajuk Larangan Mempersendakan Agama. Bagi memberkati pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.31.1 membaca ayat 70 surah Al-An'am dengan betul, lancar serta bertajwid. Objektif yang kedua, menyatakan maksud ayat. Objektif yang ketiga, menjelaskan bentuk perbuatan mempersendakan agama. Yang keempat, menjelaskan cara menjaga kesucian Islam. Yang kelima, menerangkan kesan mempersendakan Islam. Dan yang keenam, merumuskan pengajaran ayat yang ke-70 surah Al-An'am dan menghubungkaitkan dengan kehidupan. Baiklah, kita pergi kepada objektif yang pertama, iaitu baca dengan betul, lancar dan bertajwid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Surah Al-An'am ayat yang ke-70. Jadi Ustaz harap kamu dapat baca dengan lancar Surah Al-An'am ayat yang ke-70. Dalam bahagian tajwid, Ustaz sentuh tentang qalqalah. Pernah dengar tentang tajwid qalqalah? Ya, huruf qalqalah terbahagi kepada 5, iaitu pa, qaf, dal, jim, ba. Pa, qaf, dal, jim, ba. Ini huruf qalqalah. Apa yang dimaksudkan dengan qalqalah? Qalqalah ialah bacaan yang berbunyi berdetak. Jadi, untuk memudahkan kamu ingat, ada akronimnya huruf-huruf qalqalah, iaitu baju dah kotor. Baju dah kotor. Ba maksudnya huruf ba. Ju, jim. Dah maksudnya huruf dal. Ko, huruf qaf. Dan tur adalah huruf pa. Baju dah kotor. Itu adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah ini ialah bertanda mati. Contoh dalam ayat ini, kita tengok kataan yang pertama dalam huruf qalqalah ialah, kalau di dalam ayat ini ialah huruf ba. Huruf ba yang mati, bertanda mati. Bacaannya mestilah berdetak. Tubsala. Tubsala. Itu adalah bacaan qalqalah. Bacaan yang salah seperti tubsala. Tubsala. Itu salah. Jadi huruf qalqalah ni kena baca berdetak. Tubsala. Yang kedua, huruf qalqalah ialah ubsilu. Ubsilu. Bacaan dia ialah ubsilu. Bacaan yang salah seperti ubsilu. Ubsilu. Itu salah. Bacaan yang betul ialah ubsilu. Kerana apa? Kerana ba ni bertanda mati. Ia adalah huruf
qalqalah. Jadi Ustaz harap kamu membuat ulang kaji tentang huruf qalqalah dan kamu boleh merujuk kepada tajuk-tajuk yang sebelum ini. Seterusnya kita masuk kepada objektif yang kedua, iaitu baca potongan ayat dengan betul dan fahami maksudnya. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat yang kita baca tadi? Maksudnya ialah, dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Dan mereka pula telah diperdaya oleh kehidupan dunia. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang ia telah usahakan dari perbuatan yang buruk dan keji. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain selain dari Allah. Dan jika ia hendak menebus dirinya dengan segala bentuk tebusan, nescaya tebusan itu tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak dan azab siksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka kufur, ingkar semasa hidupnya. Jadi kesimpulan daripada surah Al-An'am ayat yang ke-70 ini menjelaskan bahawa kita hendaklah menjauhi perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang boleh mempersendakan agama. Kenapa? Kerana di akhirat nanti Allah akan azab golongan ini dengan azab siksa yang pedih. Baiklah, kita masuk kepada objektif yang ketiga, iaitu bentuk perbuatan mempersendakan agama. Apakah bentuk-bentuk perbuatan yang mempersendakan agama? Okey, yang pertama, berasa bangga mempersendakan nama Allah. Jadi orang tersebut berasa bangga apabila ia mempersendakan nama-nama Allah. Itu bentuk perbuatan mempersendakan agama. Yang kedua, mengejek dan menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ejek sunnah Nabi. Ejek sunnah Nabi. Yang ketiga, menghina golongan ulama dan orang soleh. Hina ulama. Perbuatan yang ketiga, perbuatan mempersendakan agama ni ialah kita menghina para ulama ataupun orang-orang yang soleh. Yang keempat, mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Okey, jadi dia mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsunya sendiri tanpa merujuk kepada tafsir-tafsir yang diterjemahkan oleh para ulama tafsir. Dan yang kelima, menyanjung perbuatan maksiat. Menyanjung perbuatan maksiat. Yang keenam, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Okey, halalkan yang haram, haramkan yang halal. Itu adalah bentuk mempersendakan agama. Okey, contoh kat sebelah ni Ustaz paparkan Cosmo yang bertarikh 30 Mei 2021 menyatakan bahawa terdapat di kalangan masyarakat kita ni ada yang mempersendakan agama. Contohnya dalam tajuk ni, polis siasat video tular wanita mengaku tidak solat. Okey, jadi dalam video tersebut viral tentang pengakuannya tidak solat kepada orang ramai. Itu adalah salah satu bentuk perbuatan mempersendakan agama. Baiklah, kita masuk kepada objektif yang keempat, cara menjaga kesucian Islam. Okey, bagaimanakah cara untuk menjaga kesucian Islam? Yang pertama, memperkasakan program keilmuan berbentuk bimbingan di semua lapangan masyarakat. Okey, perkasakan program ilmu, membuat program-program ilmu, memperbanyakkan program-program ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, mencontohi kepribadian mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah mencontohi peribadi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, meningkatkan kualiti ibadah fardu dan sunat demi menjamin keutuhan akidah. Yang ketiga ni kita tingkatkan amal ibadah kita. Yang keempat, meninggalkan segala perbuatan yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam.
Okay. Kita menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Yang kelima, mengamalkan tuntutan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan. Okay. Amalkan sifat amar ma'ruf nahi mungkar, iaitu menyuruh kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Yang keenam, penguatkuasaan undang-undang dengan mengenakan hukuman dan denda yang berat kepada pesalah. Okay, kita kuasakan undang-undang terhadap penghina atau orang yang menghina agama. Okay, itu adalah cara-cara kita menjaga kesucian agama Islam. Okay, Ustaz paparkan di sini antara amalan kita yang boleh meletakkan diri kita dalam Islam, ataupun amalan yang boleh menghindari kita daripada perbuatan menghina agama. Daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Riwayat Muslim. Ini antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengelak kita daripada perbuatan mempersendakan agama. Jadi maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan dan terhindar daripada perbuatan yang tidak baik dan tidak meminta-minta. Jadi Ustaz harap kamu hafal doa ini dan sentiasa berdoa dalam dan letak doa ini setiap kali kamu berdoa solat 5 waktu. InsyaAllah. Terusnya kita masuk kepada objektif yang kelima, iaitu kesan mempersendakan agama. Apakah kesan-kesan kalau kita terlibat dengan perbuatan mempersendakan agama? Kesan yang pertama iaitu boleh membatalkan iman. Boleh membatalkan iman. Yang kedua, tidak dipandang Allah. Okay. Allah tidak pandang kita dengan pandangan rahmat. Yang ketiga, tidak mendapat kejayaan. Maksudnya kita akan tidak memperolehi kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Okay. Dan yang terakhir, pengajaran ayat. Sebagai umat Islam, yang pertama, kita hendaklah menjauhkan diri daripada golongan yang mempersendakan agama demi menjaga kesucian Islam. Yang kedua, kita hendaklah menyedari bahawa perbuatan menjadikan agama sebagai alat permainan dan gurauan ialah sebahagian daripada tipu daya dunia. Okay, tipu daya dunia. Dan yang ketiga, kita hendaklah sentiasa memberikan peringatan kepada orang yang mempersendakan agama berpandukan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kita hendaklah menasihati mereka yang mempersendakan agama dengan cara yang baik. Yang keempat, kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan perlindungan dan syafaat kepada orang yang mempersendakan agama. Jadi kita kena yakin bahawa di akhirat nanti Allah tidak akan menolong ataupun Allah tidak akan memberi syafaat kepada orang yang mempersendakan agama. Jadi dekat sebelah ni Ustaz paparkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ditetapkan hati dalam iman dan ketaatan. Jadi antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditetapkan iman. Ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Riwayat Ibnu Majah. Maksudnya, wahai zat yang meneguhkan hati, teguhkanlah hati kami atas agamamu. Jadi dalam doa ni Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditetapkan hatinya dalam Islam. Baiklah, untuk akhir sekali kita masuk kepada bahagian penilaian. Ustaz paparkan satu soalan saja, iaitu terangkan dua kesan mempersendakan Islam. Terangkan dua kesan mempersendakan Islam. Jadi apabila soalan ini terangkan, kita kena ada isi dan juga huraian. Untuk dapat markah penuh, kena ada isi dan juga huraian. Kerana kata kunci soalan dia ialah terangkan. Okey, contoh kita nyatakan cara jawabnya ialah kita nyatakan satu isi. Cara nak buat huraian, kita tambah perkataan agar
ataupun supaya, ataupun kerana, ataupun contohnya. Jadi Ustaz paparkan contoh jawapannya seperti tidak mendapat kejayaan. Kesan mempersendakan agama Islam ni tidak mendapat kejayaan. Itu baru isi. Jadi untuk dapat markah penuh kena tambah huraian. Kerana hidup tidak diberkati Allah. Ada perkataan kerana. Kerana ini merujuk kepada huraian. Jadi tidak mendapat kejayaan kerana hidup tidak diberkati Allah. Yang kedua boleh membatalkan iman. Boleh membatalkan iman itu adalah isi. Jadi nak buat huraian kerana menghina agama Islam. Ada perkataan kerana. Jadi jawapannya kita boleh membatalkan iman kerana menghina agama Islam. Jadi baru dapat markah penuh. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ustaz harap kamu faham tajuk larangan mempersendakan agama. Jadi Ustaz harap kamu faham tajuk pembelajaran kita pada hari ini dan Ustaz doakan kamu berjaya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.